Baik, Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, minggu ini kita akan teruskan pembelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey, kita akan teruskan di bahagian pendidikan kesihatan di 6.0 iaitu dengan tajuk penyakit. Okey. Dalam tajuk penyakit, standard pembelajarannya kita nak lihat yang pertama, kita akan bincangkan yang berkaitan tentang jangkitan HIV dan penyakit AIDS yang berlaku serta cara bagaimana untuk mengelakkan diri kita daripada terkena jangkitan HIV ataupun AIDS. Okay, yang kedua, kita nak lihat kepada ataupun kita akan cuba menilai situasi yang boleh mendedahkan diri kita kepada jangkitan HIV dan juga penyakit AIDS. Dan yang ketiga, kita akan cuba menjana idea kesan jangkitan HIV dan juga penyakit AIDS kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Okey, so minggu ini kita akan lihat yang berkaitan dengan penyakit HIV dan juga AIDS, jangkitan HIV dan juga AIDS. Okey. Apa itu HIV? HIV iaitu human immunodeficiency virus, iaitu sejenis virus yang boleh melemahkan sistem pertahanan badan. Itu keyword dia. Virus ini, HIV ini, dia boleh melemahkan sistem pertahanan badan yang ada dalam badan kita untuk melawan penyakit-penyakit yang lain. Okey. Oleh itu, HIV ini boleh menyebabkan berlakunya penyakit AIDS. Baik, kemudian apa pula itu AIDS? Okay, AIDS ini pula dipanggil sebagai acquired immunodeficiency syndrome, atau penyakit yang dihadapi apabila HIV ini melemahkan sistem pertahanan dalam badan untuk melawan penyakit. Kemudian sistem pertahanan badan yang lemah mungkin akan menyebabkan penyakit yang serius, dan sakit lebih teruk sehingga boleh menyebabkan berlakunya kematian. Kemudian apa perbezaan antara HIV dan juga AIDS? HIV ialah virus yang menyebabkan AIDS. Walaupun HIV menyebabkan AIDS, seseorang itu boleh menjadi sekadar pembawa HIV bertahun-tahun lamanya sebelum dia mendapat AIDS. Itu sedikit info kepada kita yang berkenaan dengan HIV, AIDS dan juga perbezaan antara kedua-dua penyakit ini. Baik. Pengenalan AIDS ialah penyakit yang disebabkan oleh virus kurang daya tahan manusia, seperti yang kita bincangkan tadi. Dia boleh melumpuhkan keupayaan semula jadi dalam badan untuk melawan penyakit-penyakit yang lain. Dia akan melemahkan tubuh badan kita. Apabila tubuh badan kita menjadi lemah, menjadi lumpuh, seseorang individu itu yang dijangkiti HIV, dia akan terdedah kepada pelbagai jenis kuman, virus, termasuk yang tidak membahayakan. Badannya dah menjadi lemah, tidak kuat lagi akibat daripada serangan HIV. Selain itu, pesakit juga mampu terdedah kepada beberapa jenis barah, kanser, yang biasanya jarang berlaku. HIV, dia membunuh sel pembantu T yang ada dalam tubuh badan, iaitu satu sel yang penting dalam sistem imunisasi tubuh badan kita. Akibat daripada kematian ataupun berlakunya HIV ini membunuh pembantu sel dalam pembantu sel T ni, sel pembantu T dalam tubuh badan kita. Sistem imunisasi tubuh tidak dapat berfungsi dengan sempurna.
Oleh itu, apabila seseorang dijangkiti dengan penyakit HIV ini, mungkin tidak menunjukkan sebarang simptom ataupun gejala dalam tempoh masa yang lama, tetapi sekiranya dia tidak dirawat, bilangan sel pembantu T ini akan semakin berkurangan. Kesannya dia akan memberi kesan yang buruk, sehingga boleh berlaku tahap-tahap yang kritikal. Pada masa inilah simptom-simptom penyakit AIDS ini akan merebak dan dapat dilihat kesannya. Okey. Baik. Sedikit maklumat kepada kita. Di Malaysia, kes pertama jangkitan HIV yang pernah dilaporkan adalah pada tahun 1986. Ini adalah kes yang pertama yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu pada tahun 1986. Okey, baik. Yang seterusnya, okey, kita akan sambung dengan tajuk subtopik yang berikutnya, iaitu cegah sebelum padah. Iaitu kita nak lihat yang berkaitan dengan punca bagaimana seseorang itu boleh dijangkiti HIV. Okey, di sini dalam gambar saja ini kita dapat lihat ada tujuh bagaimana ataupun tujuh sebab ataupun tujuh punca bagaimana seseorang itu boleh dijangkiti dengan HIV. Okey, yang pertama iaitu melalui hubungan seks yang dilakukan tanpa perlindungan yang sepatutnya. Okey. Kemudian yang kedua, berkongsi jarum suntikan yang tercemar dengan penyakit HIV ataupun virus HIV tadi. Okay. Kemudian yang ketiga, menyusu daripada seorang ibu pembawa HIV. Okey. Kemudian melakukan pemindahan darah, iaitu darah yang tercemar dengan virus HIV, pemindahan darah. Okey. Baik, yang seterusnya daripada ibu yang dijangkiti HIV, ibu yang mengandung. Okey, HIV ini dia boleh dijangkiti kepada janinnya. Okey, kemudian pemindahan organ yang dilakukan dan juga penggunaan peralatan pembedahan yang tercemar. Okey, itu adalah tujuh punca bagaimana seseorang itu boleh dijangkiti dengan virus HIV. Okey, apa yang akan berlaku apabila seseorang itu mula dijangkiti HIV sehingga menyebabkan penyakit AIDS? Okey, sebenarnya tiada jangka masa yang telah ditetapkan. Ataupun tiada jangka masa yang tertentu bagi jangkitan AIDS, kerana kadar kejadian bagi setiap individu adalah berbeza, tak sama. Dia mengikut kepada faktor genetik juga. Dari segi faktor genetik juga, dia dapat mempengaruhi kepada tempoh masa bagaimana seseorang itu akan menunjukkan simptom-simptom dia telah dijangkiti AIDS yang bermula daripada virus HIV tadi. Okey, yang pertama sebenarnya ada beberapa peringkat yang dapat kita lihat. 5 peringkat, 5 proses. Okey, yang pertama proses jangkitan, kemudian proses tindak balas, jangkitan asimptomatik, kemudian jangkitan simptomatik dan juga peringkat penyakit AIDS. Kita akan lihat setiap daripada peringkat ini satu persatu. Okey, yang pertama dari segi proses jangkitan. Proses jangkitan iaitu pada peringkat awal jangkitan, HIV ini akan menyerang sel-sel badan, okey, dan beraplikasi sebelum sistem imun bertindak balas. Ketika ini pesakit mungkin berasa seperti diserang selsema yang biasa sahaja, kerana ia masih pada peringkat yang awal. Virus HIV tadi pun baru menyerang sel-sel badan. Okey. Baik, kemudian proses yang kedua apa yang berlaku iaitu melalui proses tindak balas, iaitu sistem imun dalam tubuh badan
akan mula memberi tindak balas kepada serangan virus itu tadi. Walaupun tidak berasa sebarang perubahan yang ketara, badan sedang melawan virus ini dengan menghasilkan antibody untuk menyerang semula serangan daripada virus. Kemudian pada peringkat inilah kita dapat lihat perubahan daripada HIV negatif kepada HIV positif. Okey, baik. Kemudian jangkitan asimptomatik. Okey, pada peringkat ini pula pesakit yang tiada apa-apa simptom jangkitan. Okey, pesakit tetap membawa HIV dan virus ini sedang merosakkan sistem badan dalam diam. Walaupun tubuh badan itu tidak menunjukkan apa-apa kesan sakit dan sebagainya. Okey. Baik, kemudian jangkitan simptomatik. Pada peringkat ini peringkat jangkitan yang di mana anda menunjukkan simptom. Dia akan mula menunjukkan beberapa jenis simptom jangkitan, seperti virus-virus ini akan menyerang ataupun menyebabkan berlakunya jangkitan radang pada paru-paru. Kemudian peringkat yang terakhir, peringkat penyakit AIDS. Pada peringkat ini pesakit akan didiagnosis sebagai penghidap AIDS apabila mempunyai pelbagai simptom dan juga jangkitan yang lebih jelas. Untuk memastikan ataupun mengesahkan seseorang itu mempunyai penyakit AIDS, iaitu ujian perlu dijalankan bagi mengesahkan seseorang itu memang benar-benar telah mempunyai penyakit AIDS. Okey, baik. Yang seterusnya kita nak lihat pula dengan kaedah pencegahan. Bagaimana pencegahan itu dapat dilakukan. Okey, baik. Cara yang terbaik dalam mencegah jangkitan HIV dan juga AIDS daripada merebak adalah dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Semua daripada kita, tak kira siapa sekalipun, perlulah mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okey, baik. Kaedah-kaedah pencegahan yang dapat dilakukan, iaitu yang pertama, tidak melakukan perhubungan seks sebelum berkahwin. Okey, pada masa kini setiap pasangan yang ingin berkahwin perlulah melakukan ujian darah bagi memeriksa sama ada mempunyai jangkitan HIV ataupun AIDS. Okey, disebabkan itu amalkan gaya hidup sihat, iaitu tidak melakukan perhubungan seks sebelum berkahwin. Okey, kemudian yang kedua, jangan melakukan hubungan seks secara rambang, bertukar-tukar pasangan. Okey. Kemudian tidak berlaku curang bagi pasangan suami isteri, seperti suami melanggan pelacur di luar dan isteri juga mempunyai hubungan dengan lelaki di luar yang lain. Okey, kemudian berpegang pada ajaran agama masing-masing. Okey, saya yakin setiap daripada agama mengajar kita semua untuk melakukan kebaikan. Okey. Baik, kemudian jauhi dadah dan juga tidak berkongsi sebarang jenis jarum suntikan. Okey, ini yang boleh menyebabkan berlakunya penyebaran ataupun jangkitan HIV tadi. Okey, kemudian pengesanan awal dan langkah rawatan adalah sangat penting. Kita perlu melakukan ujian-ujian ataupun saringan-saringan yang diperlukan pada peringkat yang awal, supaya apabila kita dapat kenal pasti dengan lebih awal, kemudian langkah-langkah rawatan dapat disusun dengan lebih teratur dan lebih terperinci supaya dapat memberi rawatan yang sepatutnya. Kemudian saring semua simpanan tabung darah, iaitu penderma-penderma darah. Semua penderma-penderma darah
yang menerima darah mereka. Darah-darah ini perlulah diuji, diperiksa supaya darah-darah ini bebas daripada sebarang virus, jangkitan yang boleh diberikan kepada penerima darah yang akan menerima darah nanti. Kemudian sentiasa berwaspada dan juga mengambil langkah berjaga-jaga apabila berhadapan dengan situasi yang melibatkan kepada proses pemindahan darah ataupun proses memindah organ. Kemudian elakkan daripada berkongsi peralatan peribadi, antaranya seperti pisau cukur dan juga penggunaan berus gigi. Baik, yang seterusnya kita nak lihat tentang fikir dulu sebelum bertindak. Kita nak lihat ataupun kita perhatikan beberapa contoh situasi yang boleh mendedahkan diri kepada jangkitan HIV dan penyakit AIDS. Yang pertama tadi iaitu melalui transfusi darah, pemindahan darah, dan juga prosedur pembedahan yang lain. Pihak-pihak hospital perlulah memberi perhatian yang sepatutnya dalam melakukan pemindahan darah dan melakukan pembedahan supaya dapat mengikut prosedur-prosedur yang betul yang telah ditetapkan. Kemudian dari segi masyarakat secara umumnya, pergaulan bebas ini perlulah dielakkan. Kemudian terlibat dengan aktiviti pelacuran. Ini boleh menyebabkan jangkitan-jangkitan ini lebih mudah untuk kita dapat. Dan juga berkongsi apa juga jenis peralatan peribadi, seperti contoh tadi, penggunaan pisau cukur dan juga berus gigi. Itu kalau boleh elakkan, kalau boleh janganlah untuk kita menggunakan ataupun berkongsi peralatan-peralatan peribadi seperti tadi. Baik, yang seterusnya kita nak lihat subtopik yang seterusnya, iaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, iaitu tanggapan negatif, tanggapan salah. Baik. AIDS kini memberi ancaman yang lebih tinggi kepada kanak-kanak berbanding kepada tahun-tahun yang sebelumnya. Kita lihat kepada satu laporan yang disediakan oleh UNICEF pada tahun 2016. Ia menunjukkan ataupun laporan ini melaporkan kepada kita semua berkenaan dengan kanak-kanak yang berumur di bawah 15 tahun, mewakili satu daripada 6 kematian. Satu daripada 6 kematian ini melibatkan kanak-kanak yang berumur 15 tahun ke bawah, iaitu yang mempunyai kaitan dengan penyakit AIDS, dan satu daripada 7 jangkitan HIV yang baharu. Maksudnya setiap minit pada setiap hari seorang kanak-kanak di bawah umur 15 tahun meninggal dunia disebabkan oleh penyakit yang boleh dikaitkan dengan AIDS, iaitu seorang anak muda yang berumur 15 hingga 24 tahun mendapat jangkitan HIV setiap 15 saat, manakala 15 juta kanak-kanak di seluruh dunia telah menjadi anak yatim disebabkan oleh penyakit AIDS itu tadi. Baik, sebelum ni kita dah didedahkan, kita dah diterangkan kepada kesan HIV dan AIDS dan daripada aspek kesihatan. Baik, sekarang kita nak fokuskan pula kesannya dari segi aspek ekonomi, emosi, sosial dan juga ekonomi. Yang pertama dia dari segi gangguan emosi. Yang pertama, dia akan memberi tekanan perasaan. Seseorang itu akan mengalami tekanan perasaan, berkemungkinan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak diingini. Contohnya seperti mencederakan orang lain dan juga melakukan sesuatu yang di luar jangkaan kita, iaitu dengan membunuh diri.
Okey. Kemudian malu pada diri dan keluarga. Individu seperti ini akan menjadi buah mulut, perbualan orang ramai, komuniti, masyarakat tempatan, dan ini akan memalukan diri dan juga keluarga. Kemudian akan berlaku diskriminasi, layanan yang tak sepatutnya, diskriminasi dan juga sekatan dari segi pekerjaan kepada individu-individu seperti ini yang dijangkit HIV, AIDS dan sebagainya. Kemudian stigma daripada masyarakat, iaitu masyarakat mempunyai tanggapan bahawa individu yang seperti ini adalah individu yang berbahaya dan mereka ini akan mula dipinggirkan, ditinggalkan. Itu yang akan memberikan kesan tadi, gangguan emosi, mengalami tekanan perasaan sehingga boleh menyebabkan berlakunya kejadian bunuh diri. Kemudian masyarakat akan beranggapan bahawa individu ini mengamalkan gaya hidup yang tidak bermoral, sedangkan mereka tidak pasti bagaimana seseorang itu boleh mendapat HIV ataupun AIDS. Ada yang secara tidak sengaja melalui pemindahan darah, transfusi darah, pemindahan organ, dan sebagainya. Tetapi dari segi masyarakat, mereka hanya menganggap individu yang mempunyai penyakit ini mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat, iaitu gaya hidup yang tidak bermoral. Dari segi ekonomi, kos sara hidup akan meningkat, kos perubatan yang tinggi dan juga produktiviti seseorang itu akan menurun. Baik, itu adalah tajuk bagi yang kita belajar pada hari ini yang berkaitan dengan HIV dan juga AIDS. Saya minta semua pelajar untuk menjawab soalan kuis yang telah disediakan.